Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so hari ni kita akan masuk bab 5. Okey, tingkatan 3 Okey, bab 5 kita akan tengok dekat sini. Okey, latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak 5.2. Okey, 5.2 dan 51 dan 5.2. So tolong tulis tarikh di sini. Okey, dan juga muka surat Okey. Okey, sebelum kita tengok pada masuk hari ni, okey, kita nak tengok pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Tapi hari ni kita akan fokus dekat Sarawak sahaja dulu. Okey, tengok peta Malaysia. Sekarang ni, yang kini sekarang ni peta Malaysia kita tahu. Okey. Tak tahu ke, tahu ke? Okey, cuba ambil tahu sebab kita berada di negara negara Malaysia. Okey. Jadi yang kita dah tengok sebelum ini adalah kawasan sini Semenanjung, di mana British berjaya membentuk 3 pentadbiran iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Yang hari ni kita tengok nak tengok Sarawak. Okey. Okey, kalau tengok peta, fokus pada peta Sarawak dan Sabah sekarang, kita tengok kawasan dia. Okey, ini adalah kawasan bahagian Sarawak dan ni adalah ni adalah kawasan Sarawak dan ni adalah kawasan Sabah. Dan Sarawak dan Sabah juga bersempadan dengan kerajaan Brunei, negara Brunei lah. Okey. Dan dia ada kaitan dengan sejarah Sarawak dan Sabah. Okey, yang kita nak tengok dalam bab ni adalah pertama, siapa sebenarnya yang jajah Sarawak? Dan yang kedua, bagaimana Sarawak dijajah? Okey. So, tengok peta Sarawak dan Sabah pada tahun 1840. Okey. Okey, sebenarnya kalau tengok sekarang, okey, Sarawak ni besar kan? Okey. Tetapi kalau kita tengok pada tahun 80, Sarawak ni kecil je. Oops. Okey. Sarawak ini kecil saja. Sini je kawasan. Sini saja kawasan Sarawak. Sedangkan separuh daripada Sarawak di sini adalah keseluruhan Sarawak di sini adalah dimiliki oleh Kesultanan Brunei. Sementara yang bahagian Sabah ini, separuh Sabah ini adalah dimiliki oleh Kesultanan Brunei dan separuh lagi adalah Kesultanan Sulu. Okey. So, dan juga Sabah Sarawak bersepadan dengan Indonesia Indonesia. Okey. So sekarang kita tengok muka surat 2. Okay, kita boleh start nak mula modul ni. Okey. Okey, sebelum kedatangan barat, sebelum kedatangan kuasa barat, masyarakat tempatan. Okey, ni saya salah eja. Tolong tulislah. Tempatan. Okey. Okey. Kebaikan dah ada telah mempunyai sistem pentadbiran yang berkesan. Okey, kebaikan sistem pemerintahan tempatan adalah memberi kestabilan, memelihara keamanan dan juga memberi kemakmuran. Okey. So sekarang ini kita tengok sila warnakan kawasan Kesultanan Brunei. Okey, pertama sekali kita nak tengok Kesultanan Brunei. Okey. Yang tadi itulah kita tengok Okey. So kawasan dia sampai mana? Okey, daripada Kudat ni sampai ke Tawau. Sampai akhir sekali dekat Sarawak. Okey. Okey, warnalah. Sekejap. Okey, saya warnakan. Patutlah buat kat komputer kan, tapi macam malas. Jadi saya tolonglah tunjukkan kat mana kat awak supaya senang awak nak buat. Tapi saya dah tunjuk macam ni pun ada juga yang salah buat. Saya pun tak faham. Saya yang salah ke, awak yang salah ke? Jadi saya rasa apa tak membebel kan. Saya warna buruk, awak warna cantik. Cepat.
Okey. Ni kawasan Kesultanan Brunei. Kemudian awak pilih satu lagi adalah kawasan Kesultanan Sulu. Okey. Labelkan warna Aku tak tahu. Okey. Okey. Kenapa Sulu cikgu? Okey. Sulu ni sebenarnya dulu Sulu sekarang kita panggil dia Filipina. So kawasan dia bukan sini je, dia ada atas lagi, ada kawasan lagi Okey. Dan dia kita bersepadan dengan Indonesia. Bolehlah highlight kan. Indonesia. Okey. Okey, so kita pergi pada 5.1.1. Okey. Sistem pemberian tempatan di Sarawak mempunyai persamaan dan perbezaan. Kenapa boleh sama? Kenapa boleh berbeza? Hal ini kerana mempunyai sejarah politik sejarah politik yang berlaku dekat kedua-dua negeri, iaitu berkaitan dengan Kesultanan Brunei. Dalam buku teks awak tak ada, tapi saya jelaskan kenapa dia ada sejarah politik. Sejarah politik itu sebab Sarawak dan Sabah merupakan di bawah kerajaan Kesultanan Brunei. Separuh daripada Sabah tu Kesultanan Sulu. Tapi kita nak fokus kepada yang ini latar belakang ni, kita tengok dua-dua. Nanti kita akan fokus pada Sarawak saja. Okey. Cuba tengok sistem pemerintahan di Sarawak dan Sabah sebelum kedatangan Barat. Sebelum kedatangan Barat. Okey. Jadi yang pertama, dia ada sistem kesukuan. Sarawak ada, Sabah pun ada. Okey. Yang kedua, dia ada, cuma dia akan tengok perbezaan sikit sistem kesukuannya. Satu lagi adalah sistem pentadbiran. Okay, apa beza sistem kesukuan dengan sistem pentadbiran ni? Sistem kesukuan ini adalah dia ada melibatkan ketua masyarakat Tetapi sistem pentadbiran pula dia ada melibatkan di bawah kesultanan berkaitan dengan kesultanan. Kuasa daripada sultan lah. Tapi yang ini fokus pada masyarakat ketua di masyarakat. Tapi sistem pentadbiran dia ada berkaitan dengan kesultanan. Okey. So, kenapa Sabah dan Sarawak ada sistem kesukuan? Kerana dia jelas Sabah dan Sarawak mempunyai pelbagai etnik kesukuan. Sebab itu setiap suku masyarakat dia ada ketua dia sendiri. Dan setiap suku itu mempunyai adat yang berbeza. Sebab itu tidak boleh dicampur adukkan. Cuma dari segi pentadbiran saja dia akan berkaitan dengan kesultanan. Okey. Jadi kita tengok yang sini, muka surat 3. Okey. Muka surat 3. Okey. Muka surat 3. Okey, kita nak tengok sistem kesukuan dulu. Okey, kalau tak awak boleh rujuk dekat sini muka surat 111. Okey, senaraikan nama suku masyarakat yang mengamalkan sistem ini. Okey. Untuk Sarawak senang je, awak boleh ambil yang ni Awak boleh ambil yang ini. Letakkan dekat sini. Okey. Contohnya Iban, Bidayu, Kenyah, Kayan, Melanau. Okey. Habis ni salah je. Okey, untuk Sabah pula. Untuk Sabah, kita ada Murut, Kadazan Dusun. Kita ada Bajau. Sebenarnya bukan masyarakat ni je lah Sebenarnya Sabah Sarawak dia ada banyak masyarakat suku-suku. Cuma yang kita nak tengok untuk dalam buku teks awak saja, kita fokus pada yang majoriti saja Dia ada banyak etnik Okey. Saya pun tak hafal sangat. Saya tahu yang basic je. Okey. So kat sini apakah aspek yang ditekankan dalam sistem kesukuan? Okey, aspek tekankan dalam sistem kesukuan ini adalah pegangan adat.
Okey. Pegangan adat. Okey. Dua-dua sama. Ni sama. Sarawak pun sama, Sabah pun sama. Sebab tu saya kata setiap suku dia ada adat-adat yang berbeza. Okay, sebab tu dia perlukan setiap suku tu ada ketua-ketua bagi masyarakat dia lah. Sebab orang ada adat yang mereka wajib dan jadi budaya untuk mereka patuhi. Okay. Okay. Yang ketiga kita tengok gelaran pemimpin. Okay. Untuk Sabah, senang je. Pemimpin dikenali sebagai orang tua. Okey. Ataupun cuma yang berbeza sikit adalah masyarakat Bajau saja. Okey, dipanggil Matok Ak. Okey, tapi kalau saya salah sebut ni, kan, maafkanlah saya. Okey. Okey, untuk orang Iban, pemimpin dia dipanggil tuai rumah. Okey. Tuai rumah. Untuk orang Bidayuh dipanggil tua kapung. Okey. Untuk orang Kenyah dipanggil peran depo. Okey. Untuk orang Kayan dipanggil kelunan maren. Kelunan maren. Dan untuk orang Melanau, Melanau senanglah. Okey, dipanggil menteri. Senang orang Melanau. Okey, kalau yang lain tu yang popular biasanya tuai rumah lah untuk orang Iban. Okey. So masih lagi muka surat 3. Okey, tengok bawah dia. Okey. Apakah tugas pemimpin? Okey, tugas pemimpin sama tak kisahlah dia orang tua ke, tua kepung ke, menteri ke, Sabah Sarawak ke, okey, sama. Pertama, dia adalah merupakan sumber autoriti. Apa maksud autoriti? Adalah kuasa dalam undang-undang. Okey. Apa nama lain maksudnya kalau kita kat sekolah, siapa sumber autoriti sekolah? Pengetua. Maksudnya kuasa tertinggi dalam sekolah adalah pengetua. So pengetua adalah sumber autoriti bagi sekolah. So macam tu juga dengan masyarakat dekat dalam kampung, autoriti itu dibagikan kepada, kalau kaum Iban katalah ketua dia adalah tuai rumah, maka tuai rumah lah yang ada sumber kuasa tu. Okey. Yang kedua, dia adalah menjadi pelindung adat. Mesti menjaga adat, menyelesaikan pertelingkahan. Nama lain pertelingkahan adalah pergaduhan. Boleh tulis pergaduhan. Okey, memelihara keamanan penduduk. Okey. Okey, untuk yang dekat Sarawak, dia tak ada majlis-majlis khas atau tak ada jawatan kuasa lain. Ataupun pertubuhan. Contohnya pengetua, ada majlis-majlis pengetua kan. Maksudnya ada pertubuhan untuk pengetua lah. Okay. Tapi untuk yang dekat Sarawak tak ada. Okay, tak ada. Okay, tapi dekat Sabah ada. Dekat Sabah kita panggil dia adalah majlis kampung. Okay, membantu orang tua. Membantu orang tua dalam pengurusan adat. Dan kehidupan seharian. So mereka juga ada tukang-tukang adat. Fungsi dia adalah untuk memastikan setiap upacara. Diorang ada banyak upacara kan. Upacara dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Itu kepercayaan dia. Okay. Bukan bencana. Okay. So tengok dekat latihan struktur ini. Okay. Yang ini pertama sekali tengoklah soalan dia. Mengapakah pemimpin penting bagi sistem pentadbiran masyarakat Sarawak dan Sabah? Okey, awak boleh mulakan intro. Pemimpin penting bagi sistem pentadbiran masyarakat Sarawak dan Sabah kerana okey, ambil yang dekat sini ni. Ni jawapan dia ni. Dia juga adalah kepentingan
kepentingan okey. Kerana merupakan sumber autoriti bagi masyarakat tempatan, titik, selain itu apa? Bla 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 okey. Sebab dia soalan fakta, okey. So awak boleh jadi 4 fakta lah 4 fakta. Okey. Ni simple je. Okey. So tengok muka surat 4, sistem pentadbiran tempatan di Sarawak dan Sabah. Okey. Sistem pentadbiran tempatan di Sarawak dan Sabah. Okey, pertama mempunyai pengaruh Kesultanan Brunei. Macam dah buat sebelum ni Sabah pula mempunyai 2 pengaruh. Sabah ada 2. Okey, 2 pengaruh iaitu Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu. Okey. Sistem pemerintahan adalah berasaskan penguasaan tanah. Penguasaan tanah. Okey. Sebab tu dia Kesultanan Brunei ni, yang bahagian pantai barat ni, Sabah punya, dia sama sama, iaitu berasaskan penguasaan tanah. Sebab dia di bawah Kesultanan Brunei. Okey. Tanah yang dimasukkan tu sebenarnya adalah terbagi pada sungai. Dia ada sungai, ada 3 sungai, iaitu kita panggil dia Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan juga Sungai Kuripan. Saya tak pasti awak dah belajar detail dekat tingkatan 2, tapi saya rasa mungkin dah kot. Okey. Sebab ini adalah sistem pentadbiran dekat Sarawak okey. Dan satu lagi, bukan satu lagi, sebenarnya untuk Kesultanan Sulu kita ambil tengok Sabah. Sekejap. Okey. Okey, untuk Kesultanan Sulu, okey, pantai timur. Okey, dia mengamalkan sistem datu. Okey, sistem datu. Okey, pertama tanah dikuasai oleh Sultan. Okey, tanah dikuasai oleh Sultan. Okey. Dia tak macam Sarawak Sarawak, Sultan Brunei dibahagikan tanah kepada pembesar dia. Tapi untuk Sabah tidak. Okey, untuk Sultan Sulu tidak semua tanah-tanah di bawah Sultan Sulu adalah dimiliki oleh Sultan. Tetapi dia menghantar datu menjadi wakil Sultan dan menjalankan pentadbiran. Okey. Dan kuasa datu ini bergantung kepada pertama jumlah hamba. Makin banyak hamba makin berkuasa Dan satu lagi jumlah pembayaran ufti. Kalau Datuk tu bayar ufti yang banyak kepada Sultan Brunei, maka kedudukan Datuk itu lagi berkuasa lah. Lagi tinggi lah Okay. So yang ini kita tengok yang bawah. Ni. Ini kita dah tengok tadi kat atas. Okay, saya potong je lah tengok kat tadi. Okay, untuk yang Sarawak, dia juga mengamalkan sistem kedatuan. Sama tapi beza sikit Okay. Pembesar yang mentadbir wilayah dipanggil Datu. Okey, sama macam Sabah juga. Okey, Datu merupakan wakil Sultan Brunei untuk mentadbir wilayah. Tetapi Sultan Brunei tidak campur tidak campur urusan pentadbiran Datu. Okey, contohnya gelaran-gelaran yang digunakan adalah Datu Patinggi, Datu Bandar, Datu Manggung. Ni nama gelaran dia nama gelaran. Okey, bukan nama sebenar. Contohnya kalau saya Ain, saya jadi Datuk Patinggi Ain. Macam tu Datuk Bandar Ain. Okey, maksudnya Datuk Bandar tu atau Datuk Patinggi tu adalah jawatan nama jawatan. Okey. Okey, manakala untuk bahagian pendalaman kawasan kampung lah. Okey, ditadbir oleh orang kaya ataupun okey. Okey.
So Sarawak hanya sistem pentadbiran dia hanya mengamalkan sistem kedatuan saja. Sementara dekat Sabah mereka ada juga sistem datu, tapi dia ada satu lagi sistem iaitu sistem ketua bebas. Okey, dekat mana dijalankan sistem ketua bebas ni? Antara Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Dekat kawasan yang di mana kuasa Sultan Brunei dan Sultan Sulu lemah. Maksudnya Sultan Brunei dan Sultan Sulu tidak berpengaruh dekat kawasan situ. Situ dia akan amalkan ke sistem ketua bebas. Bergantung kepada individu yang memerintah. Tapi individu yang memerintah ni dia bukan orang biasa-biasa kerana dia mempunyai pertalian darah dengan sultan. Anak cucu ke-6 ke Sultan Brunei ke kan. Waris ke-18 ke Sultan Sulu ke. So dia orang inilah yang biasanya menjadi ketua bebas. Okey. So mereka ini mempunyai undang-undang sendiri dan dia tidak mengiktiraf kuasa lain. Dan mereka berkuasa terhadap berkuasa bertanggungjawab berkuasa terhadap kawasan masing-masing. Okey. Ni. Senaraikan sistem pentadbiran di Sarawak sebelum kedatangan Barat. Okey, sistem pentadbiran dekat Sarawak adalah mengamalkan sistem kedatuan. Okey. Senaraikan dua sistem pentadbiran dekat Sabah. Ambil kat sini balik Ni dia. Sistem datu dan sistem ketua bebas. Okey. Sistem datu dan sistem ketua bebas. Okey, so kita akan masuk lepas ni perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak